السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya malam ini kita dapat menyambung semula kuliah ataupun kelas kita, yang mana di masjid ini kita membaca ataupun mendengar huraian ataupun susunan karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab yang kita pilih ataupun kita baca di sini adalah At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ataupun terjemahannya At-Tadhkirah, perkara yang berhubung kait, peringatan ataupun perbincangan berkaitan dengan hal ehwal kematian ataupun orang yang meninggal, dan juga urusan yang bersangkut dengan perkara akhirat. Jadi kitab ini membincangkan tentang persoalan berhubung dengan kematian, bab-bab yang bersangkutan dengan urusan kematian, seperti alam kubur. Kita sebut alam kubur, kan? Alam kubur di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran digunakan istilah alam barzakh. Alam barzakh, persoalan ataupun perbincangan berkaitan dengan alam barzakh, seperti soal jawab kubur, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, perjalanan ruh. Ini semua dibincangkan di dalam kitab At-Tadhkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dan di samping perkara ataupun urusan yang berhubung dengan kematian, Al-Imam Al-Qurtubi juga menyentuh urusan berkaitan dengan umur al-akhirah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, seperti proses yang akan dilalui oleh kita di padang mahsyar, proses hisab, mizan, titian sirat, qisas, kemudian balasan syurga neraka, syafa'ah. Itu semua ada disentuh di dalam kitab yang kita dah baca sebelum daripada ini. Malam ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan izin oleh Allah untuk menyambung semula bacaan ataupun kajian kita daripada kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, bab yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang beliau nyatakan di sini, iaitu bab fis-su'al, bab pada menyatakan tentang pertanyaan al-malakain, pertanyaan yang akan disoal ataupun yang akan ditanya oleh dua malaikat kepada orang yang mati. Kemudian beliau sambung juga, bab ini juga selain daripada membincangkan tentang soalan berkait dengan pertanyaan di dalam alam kubur, beliau masukkan juga di dalam perbincangan yang akan kita sentuh di bawah bab ini, iaitu perintah memohon perlindungan, at-ta'awuz, memohon perlindungan
dan penjagaan daripada Allah. Untuk apa? Diselamatkan daripada azab kubur dan azab api neraka. Jadi dalam topik yang akan kita bincang pada malam ini, satu berhubung dengan hadis-hadis ataupun nas yang menyentuh tentang adanya ataupun wujudnya soal jawab kubur, ataupun kita sebut sebagai fitnah kubur. Tuan-tuan jangan lupa, bila tuan-tuan dengar ataupun tuan-tuan jumpa istilah fitnah kubur, ataupun kita baca dalam doa fitnah mamat, fitnah kematian, apabila kita tengok ulasan, huraian, syarahan, pandangan para ulama, maksud fitnah kubur merujuk kepada soal jawab kubur. Yang dikatakan fitnah kubur itu sebab tuan-tuan, proses ataupun tertib susunan yang akan kita tempuh, ini penting untuk kita tahu. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, proses yang pertama yang kita akan tempuh apabila kita berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, first, nombor satunya fitnah kubur. Disebut oleh Anas bin Malik, diriwayat hadis daripada Nabi dalam Sahih Bukhari yang kita akan baca seperti mana yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Maksudnya tuan-tuan, bila kita dengar wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamat, berlindung daripada fitnah dunia. Fitnah dunia ni banyaklah, ujian dunia, ujian harta, ujian wanita, ujian takhta, ujian kuasa, ujian nafsu, ujian penyakit, ujian kesenangan, fitnah dunia. Tetapi apa yang dimaksudkan fitnatil mahya wa mamat, fitnah yang dikatakan dengan fitnah kematian itu, bila kita tengok ulasan para ulama, ia sebenarnya bermaksud soal jawab kubur. Maksudnya apa? Nabi SAW mohon perlindungan daripada soal jawab kubur. Nanti kita akan bahas dalam bab ini. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah dengar hadis itu, tak apa, kita akan lalui dan kita akan buat sedikit huraian. Okey, dapat? Setelah kita lalui, kita lepas, ini sebagai ulang kaji lah. Setelah kita tempuh, kita lalui proses yang pertama, iaitu soal jawab kubur ataupun fitnah kubur, yang mana disebut malakan atau malakain. Perbezaan ni hanya pada sudut tata bahasa Arab saja. Kadang-kadang kita baca malakan, kadang-kadang kita baca malakain. Beza ni dari sudut nahwu Arab, tapi maksudnya dua malaikat. Malak satu. Kalau dua orang. Kalau dua malaikat, malakan. Kalau ramai, malaikah. Itu dari sudut bahasa lah. Tapi orang Melayu mudah. Dua malaikat, tiga malaikat, ramai malaikat, senang kan? Semua malaikat. Okey. Malakan, dua malaikat yang disebut Munkar dan Nakir. Itu kita akan bincang nanti. Tapi saya nak cerita, bila kita lepas ni ada dua kemungkinan. Satu, selamat daripada fitnah kubur dengan maksud apa? Selamat daripada fitnah kubur dengan maksud apa? Boleh jawab lah. Maksud selamat daripada fitnah kubur yang kita doa supaya Allah menyelamatkan kita, dan orang yang hadir juga diperintahkan untuk mendoakan kita supaya apa? Supaya diselamatkan kita daripada fitnah kubur itu, dengan maksud kita boleh jawab. Sebab fitnah kubur tu maksudnya soalan. Jadi selamat daripada soalan, boleh jawab lah. Okey.
Kalau kita selamat, artinya kita boleh jawab. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tu, yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Yang Allah Taala sebut tu kan, yang Allah teguhkan, tetapkan itu, maksudnya kita boleh jawab. Kalau kita tak boleh jawab, kita akan pergi pada kemungkinan yang kedua, iaitu kita gagal lah. Yang dalam hadis dia kata apa? Kita tak boleh jawab. Okey. Pergi kepada fasa yang kedua. Pergi kepada fasa yang kedua. Okey. Dalam hadis atau dalam doa yang tuan-tuan baca, tuan-tuan kena ingat satu kita sebut fitnatil mahya wa mamat. Satu lagi wa min azabil qabr. Daripada azab kubur. Dan yang tu dibahaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, at-ta'awuz, mohon perlindungan daripada azab kubur. Dan tuan-tuan jangan lupa, di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selepas daripada tasyahud yang kita duk baca selalu adalah memohon perlindungan daripada azab kubur. Azab kubur dia datang selepas fitnah kubur. Dia punya step dia. Fitnah kubur, ujian kubur, tes kubur. Setelah ujian kubur, fitnah kubur, barulah dia datang azab dan nikmat kubur. Penentuan sama ada azab ataupun nikmat bergantung kepada riza, keputusan dalam fitnah kubur tadi. Itu dia punya tertib atau flow dia. Clear? Macam tuan-tuan test tembak kepala tadi 36. Tuan-tuan lulus boleh masuk. Dia tak tanya apalah. Kalau setengah ni dia tanya ada batu, ada bersin, ada sesemak. Dulu dia tanya tabligh ke tak? Kan? Dia tak tanya Wahabi ke tak? Dia tanya tabligh ke? Tabligh tak boleh masuk, Wahabi boleh masuk. Dululah, Allah tak tanya lah. Okey? Tembak lulu boleh masuk, tak tembak tak boleh masuk. So tertib dia macam tu. Okey, tuan-tuan, kalau kita perhati, ni saja saya buat tambahan lah. Ulama ahli sunnati wal jamaah banyak menulis ataupun dia akan letak satu bab bincang berkaitan azab kubur. Bincang tentang azab kubur ni, bukan kita kata saja-saja kita bincang ataupun Al-Imam Al-Qurtubi bawa dalam bab ini ataupun tulis karang kitab tentang bab ini. Tuan-tuan, ahli sunnati wal jamaah, maksudnya para ulama ahli sunnah menulis, ni kena cerita sebab musabab. Ulama ahli sunnah wal jamaah menulis tentang isu azab kubur, kumpul hadis-hadis berkaitan azab kubur, kumpul ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan azab kubur, kerana di sana tuan-tuan jangan lupa, hatta sekarang ni, sampai sekarang ni, wujud kelompok firqah, kelompok ataupun firqah ni grup yang menolak adanya azab kubur. Antaranya Mu'tazilah, ataupun kalau moden sikit dia panggil liberal, golongan yang akal, aqlaniyun, golongan yang akal ni. Okey, ada ni bukan saridua ni, zaman ulama-ulama dulu. Sebab itu kalau kita tengok Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Syafi'i, Al-Hafidh, karang kitab isbat pada menetapkan akidah adanya azab kubur. Al-Imam Al-Baihaqi karang kitab khas untuk cerita tentang azab kubur. Pasal apa? Nak jawab, nak bantah geng-geng yang tolak, tak percaya adanya azab kubur. Antaranya hujah mereka. Kini kita kena tahu juga. Pasal itu kita belajar. Pasal itu kita malam ni nak dengar hadis-hadis tentang azab kubur. Okey, dan tuan-tuan kena ingat, benda ni kecil, benda ni besar, bukan kecil. Pasal apa?
azab kubur dia duduk di bawah perkara-perkara ghaib. Dia duduk di bawah akidah. Lepas itu bila kita berbincang tentang akidah, salah satu perkara yang akan ada dalam keimanan ataupun perkara tauhid, beriman adanya azab kubur. Pertama mereka kata apa? Golongan yang tak percaya azab kubur ni, pertama mereka kata tak ada satu nas yang jelas dalam Quran sebut azab kubur. Secara jelas ayat yang menyebut tentang azab kubur tak ada. Kalau kita baca sepintas lalu Quran, memang seakan-akan tak sentuh bab azab kubur. Secara sebut cerita azab kubur spesifik khas tak ada. Seakan-akan macam nak betul je lah. Tetapi bila kita tengok terlalu banyak nas ayat-ayat yang sentuh azab kubur, yang mana perkara itu memang sabit, memang ada dalam Quran. Yang tu sekali kita akan baca. Antaranya apa? Tuan-tuan duk baca. Bila mengaji bab azab kubur, mesti orang akan baca ayat Quran ni. Cerita tentang Allah dalam Quran. Allah cerita bagaimana Fir'aun yang sekarang ni diazab di dalam kubur dengan ditayangkan seksaan, dibukakan tempatnya di dalam neraka pada waktu pagi dan petang. An-naru yu'radun, dibentangkan neraka itu kepada Fir'aun. Ayat ini ayat merujuk kepada seksaan kubur yang Fir'aun tengah tanggung, belum lagi akhirat dalam kubur. Kemudian tuan-tuan jangan lupa, hadis-hadis berkaitan azab kubur boleh dikatakan mutawatir ma'nawi. Apa dia pula mutawatir ma'nawi? Satu bab pula. Okey, dalam hadis dia ada mutawatir dengan ahad. Tuan-tuan ingat tu ya, mutawatir lawan dia ahad. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh ramai orang. Ahad tidak mencapai bilangan mutawatir. Bukan ahad hari ahad tu. Ahad dari sudut bilangan bilangan perawi. Okey. Mutawatir ni ada dua, lafzi dengan maknawi. Ni cerita sikitlah. Okey, pendek cerita, shortcut. Hadis-hadis azab kubur ni terlalu banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Ramai orang sebut tentang azab kubur. Riwayat cerita tentang azab kubur. Walaupun mungkin tak sama, kawan ni cerita mungkin gaya tu, kawan ni cerita bentuk ni, kawan ni cerita bentuk tu, kawan ni cerita macam ni, kawan ni cerita versi tu, tapi ramai orang. Faham tak? Maksudnya apa? Mustahil mereka ini berbohong. So memang dari sudut sabit, dari sudut memang adanya azab kubur tak boleh disangkal sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis sendiri. Dan kita akan buktikan satu persatu, beberapa hadis kita akan baca yang membuktikan adanya azab kubur. Dan tuan-tuan, sebab apa kita sebut atau kita ulang atau kita ingatkan berkaitan azab kubur? Supaya bersiap sedia. Itu aja. Supaya kita semua yang beriman adanya azab kubur, percaya adanya azab kubur, bersiap sedia untuk berhadapan dengan saat dan ketika itu. Nampak? Okey? Antaranya kita akan bincang. Dia berkata lagi, azab kubur ni mana boleh kita percaya benda tak masuk akal. Kan? Benda tak masuk akal. Kalau kita dengar hadis-hadis azab kubur, memang tak logik, memang tak boleh pakai, memang nampak macam kartun. Itu antara sebab kenapa mereka tak beriman dengan ada azab. Pertama, kita mana dengar. Yang kedua, dia kata ada azab kubur. Tapi bila kita korek balik mayat, tengok tak ada apa pun. Nampak? Tuan-tuan faham tak? Mereka punya nilaian tu, mereka punya indikator nak tengok ada tak ada azab kubur tu, tengok kau ni, mati. Kita duduk lalu tak dengar apa pun. Lepas tu kadang-kadang ada kes kita korek mayat kan, tengok tak ada apa, kata pukul, kata himpit, biasa je. Akal. Dan kebanyakan pok yang tolak azab kubur, liberal apa semua ni, mereka memang bertuhankan akal.
Akal tak boleh fikir. Dan mereka kata lagi, apa azab-azab kubur ni? Berapa ramai orang mati tak berkubur? Dia pergi akal lah tu. Mati dia, yang tak tahu mana hal atas kubur, tak ada kubur. Mati cerita macam mana pula? Ini semua tak ada nas. Ini tak ada dalil. Ini semua pakai logik akal. Akal siapa? Akal depa. Pasal apa kita tak boleh pakai akal manusia? Pasal benda ni benda yang tidak pernah dialami oleh orang hidup. Pasal itu kita tak boleh menggunakan akal untuk nak percaya benda ni. Pasal akal tak sampai. Pasal apa tak sampai? Pasal benda ni belum masa. Itu penting kita belajar perkara ghaib daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah, bukan daripada akal kita. Jadi akidah tak boleh bersumberkan akal. Seperti duk bahas Tuhan tu di mana, sebelum Tuhan tu di mana. Kan ada orang bahas ni akal ni. Dia kata sebelum Tuhan di aras, sebelum aras ada Tuhan di mana. Tuhan duk tang mana. Ini siapa dia? Akal. Tuhan turun ke langit dunia. Kalau malam di Perlis, siang di London, Tuhan turun macam mana? Malaikat kalau mai ambil nyawa di Perlis macam mana? Malaikat yang sama nak ambil nyawa di KL. Ni apa? Ini akal. Dia cuba nak faham nas, dia cuba nak faham perkara ghaib tu berdasarkan akal. Memang jam lah. Memang dia tak akan boleh jumpa. Inilah yang tuan-tuan akan dengar. Jangan mengaji sangat agama, nanti dia akan gila isim. Yang gila ni geng-geng gunakan ni lah. Cari Tuhan lelah kali gila kan. Okey. Baik, kita bawa hadis yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana Al-Imam Al-Qurtubi meletakkan hadis ini nombor 1 di dalam bab yang beliau bincangkan, iaitu bab pisual al-malakain lil-'abd. Soalan malaikat, dua malaikat kepada hamba. Soalan memang kita dah tahu, dah bocor, dah dihafal, dah diketahui, tetapi gagal juga untuk dijawab. Okey, kita tengok daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abd. Ini hadis yang selalu kita baca. Innal 'abd, sesungguhnya seseorang hamba itu, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di dalam kubur, dimasukkan di dalam kubur, wa tawalla anhu ashabuh, dan berpaling, tawalla, dan bersurai. Tawalla ni berpaling balik, bersurai, anhu ashabuh, daripada si mati itu, ashabuh, rakan-rakannya, saudara maranya, orang yang pergi itu semua balik. Sebab itu Nabi kata fayarji'u ithnan, balik dua perkara. Keluarga semua balik. Kan? Letak, tak ada siapa tunggu situ, balik. Itulah juga. Dia kata kalau kita tak mau bagi jadi, kita tunggu, jangan balik. Pakak duk tunggulah 40 hari 40 malam. Dia kata takkan aku je nak tunggu, buat pula shift. Ini frontliner. Tuan-tuan tengok ada setengah-setengah tempat dia pergi tunggu. Dia pergi tunggu atas kubur. Ada yang dia habaq tuang tengah malam. Ada juga buat ni, buat apa? Bangsai. Buat bangsai, pergi pasang. Bangsai tu pula saya tengok, ini riwayat betul, beroda. Dia buat ni jenis apa? Beroda ni. Pasal apa beroda? Senang nak heret. Pergi ke satu kubur, pergi ke satu kubur. Dia tak tepi lah, bila mati dia heret bangsai tu, tolak pergi situ. Omai lah 30-40 orang duduk situ. Jangan balik. Kalau kita balik, naya apa kita? Duit banyak sikit, upah orang suruh tunggu. Baca Quran pula atas kubur. Cantik kan? Ini semua akal. Akal kan? Ada dari riwayat hadis Nabi buat? Tak ada. Dari sudut nas, dari sudut dalil, tak ada. Cukup ibadat tawakuf. Takuf tu.
Wa tawalla anhu ashabu, bila baliklah ahli keluarga dia, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Qar'a ni'al, na'alaik. Na'al, ni'al. Apa maksud na'lun? Kasut. Lepas itu Arab kita pi apa? Tengah tempat dia so buang kasut kan. Ikhla' na'alaik. Tanggalkan kasut, buang kasut. Na'alaik. Dia kata bila depa ni balik, la yasma'u qar'a ni'alihim, si mati itu mendengar. Ini dalil orang mati boleh dengar. Orang mati boleh dengar. Jadi kalau tuan-tuan tanya orang mati dalam kubur tu, dia boleh dengar tak? Boleh. Pasal itu Nabi pernah bercakap dengan orang-orang kafir yang terbunuh di dalam perang Badar. Kan, geng-geng kafir besar ni mati tok dalam telaga di perang Badar. Kemudian Nabi pergi bercakap. Bukankah aku dah cakap apa yang kamu akan dapat hari ni apa semua? Umar tanya, adakah mereka mendengar ya Rasulullah? Mereka itu lebih mendengar daripada kamu. Orang mati boleh dengar. So tuan-tuan, boleh boh ni duk pergi bercakap pula lepas PKP ni. Bahabak macam mana? Tak ada lah. Saya nak abangnya mereka mendengar. Tapi mereka tak boleh. Pasal itu dia kata itu yang kita pergi minta dekat orang kubur tu, dia boleh dengar. Tak, mereka boleh dengar tapi mereka tak boleh membantu kita. Quran katakan walau sami'u, Quran sebut walau sami'u mastajabu lakum, kalaulah mereka itu boleh mendengar, maknanya satu sindiran, kalaulah sekalipun mereka itu boleh mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak boleh membantu dan memenuhi hajat kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan apa benda khurafat yang kamu buat, duk minta hajat, duk berdoa, duk apa semua dekat dia tu, dia akan bantah kamu esok di akhirat. Sekarang dia tak boleh bantah pasal dia dah mati. Dia tak boleh jawab balik. Okey. So la yasma', dia dengar tapak kaki kita balik. Tuan-tuan rasa macam mana? Takut tak? Duk seorang-seorang. Orang letak kambui. Ni semua tuan-tuan kena ingat. Yang mati tu, yang tak bergerak tu, yang dah jadi bangkai tu, mayit tu, apa dia? Jasad. Our body. Yang orang mandikan, yang orang kafankan, yang orang tanam tu jasad. Yang dah tak berguna, yang dah tak bergerak, yang tak ada nilai apa semua tu jasad. Tapi ruh sentiasa hidup. Sebab itu mati apa maksud mati? Mati apa maksud mati? Perpisahan di antara jasad dan roh. Sebab itu roh menyaksikan, dan roh sedang. Tuan-tuan mandi, tuan-tuan usung kan dalam hadis Bukhari. Tuan-tuan ingat dah lagi dalam hadis Bukhari? Lupa ustaz. Sekarang ni semua jawapan lupa diterima kerana PKP ni orang lupa habis. Tak apa. Sebab tu saya tak pernah marah. Dia hadis ni pun tak pernah dengar, hadis ni tak dengar, semua hadis tak pernah dengar. Tak apa. PKP memang kita lupa habis. Kan, salah satu kesan dia, lupa. Saya pun pasal baca dulu sebelum mai. Tiap-tiap saya pun lupa. Hadis Bukhari. Tuan-tuan dengar tak? Bila dia usung keluar, lepas tu dia mula ingat. Sebut lagi ustaz. Sebut habis dia ingat lah. Kan ingat dah lagi dia kata apa masa usung? Masa usung nak keluar daripada rumah tu, nak pergi ke kubur, dia kata cepat, qaddimuni, kan? Cepat. Siapa yang kata? Bukan jasad. Mulut dah masa tu terkatuk, dah orang ikat pula, dah sengap dah. Tetapi roh masa tu dia kata cepat. Roh. Tuan takut tak? Kalau tak takut bagus. Dia tak balik piyah depa ni. Membujur lalu melintang patah mah. Bugis, Banjar, Jawa apa semua mai. Ini kemah. Apatah lagi sebelum depa tu nak balik, depa tu dah bagi dah motivasi. Hang jangan duk takut. Sat lagi kami balik, hok nak mai tu pun lebih kurang kami, makhluk juga. Dia pun bertambah confident, level over confident. Dia tak apa mai. Tapi selalunya manusia lu gitulah kan.
Kok jauh ya. Kok jauh ya dia ni mai kok depan. Terkencing. Okey. So dia dengar. Atahu malakan. Dalam masa dia dengar tu, dalam masa ini dalil adanya azab kubur. Ni baru satu. Kita nak baca 3 4 lagi. Pasal tuan-tuan kukuh. Dalam dia duk dengar tapak kaki balik tu, pasal tu Nabi tak bagi balik terus. Kan? Habis selesai ke bumi, habis selesai kafan, Nabi kata jangan balik lagi. Bila selesai dah kafan elok sikit, dah tinggi sikit apa semua, Nabi kata was'alullah istaghfiru li akhikum. Kamu kena minta ampun, kamu tolong doa. Ini selalu orang tanya, baca Quran khilaf, sedekah pahala khilaf. Okey? Orang tanya baca Quran ni, saya nak balik. Orang Al-Fatihah, qul huwallah, khilaf tu semua khilaf. Ada kata sampai, ada kata tak sampai. Tapi doa tak ada khilaf. Yang baca Quran tadi pun yang pergi jadi khilaf pasal apa? Pasal dia pergi doa lepas tu. Ya Allah, sekiranya ada pahala sampailah. Kan? Okey. Tapi saya nak cerita doa tak ada khilaf. Semua boleh doa. Doa apa? Minta ampun. Nombor 2 tu yang menarik tu. Was'alullah at-tathbit. Was'alullah at-tathbit. Minta kepada Allah untuk saudara kamu yang kamu akan tinggalkan sebentar lagi. Apa dia? At-tathbit. Supaya dia boleh jawab. Kamu nak jawab bagi pihak dia, tak boleh. Kamu nak tolong dia jawab, tak boleh. Dia kena jawab ke diri. Cuma kamu boleh minta supaya Allah menetapkan tasbih, sabar, menetapkan lidah dia supaya jawab. Takat tu ya. Kita boleh tolong takat tu. Apatah lagi tuan-tuan yang mari tengok kita tu kena pula kamar hidup. Orang bagus punya orang masjid tok siak ke apa, dia doa kat kita, Allah mustajab. Pasal tu doa orang ni sangat penting ketika hidup dan mati. Kan? Pasal tu mayat semayang mati pun kita nak ramai orang mari doa kita. Kan? Mana tahu satu dua yang pergi ke kubur tu mulut dia masin. Uwais Al-Qarni, mana tahu ada Uwais Al-Qarni, bukanlah yang hadis tu. Macam Uwais yang doa dia Tuhan tak tolak tu. Ada Uwais Al-Qarni, dia doa boleh habuan ke kita. Kan? Tapi pimai tuan-tuan, dia balik pada amalan lah. Bukanlah maksud kita yang jawab, tapi amal kita. Amal. Okey? Lantas ketika itu atahu malakan. Pasal tu dia letak bab dia tadi ni, bab fi su'al al-malakain. Tengok bab dia tu dia bawa hadis yang sama. Fayuq'idani. Depa mari dua malaikat ni mari letak dia bagi duduk. Okey tuan-tuan. Bincang pula Ustaz. Ni yang duk jawab, yang duk kena balun, yang duk apa semua ni ruh saja ke ataupun ruh wal jasad? Pasal dia sebut fayuq'idani. Dia mari pegang roh, pegang apa si mati tu, dia letak bagi duduk. Duduk, kami nak tanya ni. Fayaqulani. Dia pun mula tanya. Kita takat tu cukup. Kita nak ambil takat tu ya. Yang dia tanya siapa Tuhan, siapa Rasul, apa agama tu kita dah tahu. Ambil takat tu. Di sini ada rincian sikit. Al-Qurtubi juga sebut benda yang sama. Sebahagian ulama-ulama lain pun sebut benda yang sama. Antaranya Qurtubi lah. Dia kata, boleh jadi yang melalui soal jawab, melalui azab, melalui nikmat, ruh sahaja, kerana jasad dah tak ada. Pandangan yang pertama, macam mana rasa ruh? Selalu saya bagi contoh kalau tuan-tuan ingat. Dia seakan-akan roh ni, tuan-tuan boleh imagine, sat lagi boleh, law pun boleh imagine, sesuatu yang kita lalui di dalam mimpi. Tuan-tuan bisa mimpi, bukan mimpi mandi tu, mimpi yang menakutkan, yang bila tuan-tuan bangun pecah peluh, getar, duk hati, rasa takut, kan? Mungkin orang bunuh tuan-tuan ke, orang pukul ke, kan? Tuan-tuan lalui, jaga-jaga sedap, pecah peluh. Bini tanya apa siapa ni? Ada orang pukul aku, kata aku. Siapa dia? Hang tak kenal. Rupanya bini dia.
Dia rahsiakan identiti untuk keselamatan. Dia rasa takut, dia terkejut, dia terbayang. Roh dia lalui benda macam tu. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi dia lihat syurga, neraka dalam 3 keadaan. Bila kita kumpul semua hadis, jamak semua hadis, kutip semua hadis, Nabi tengok syurga, neraka dalam 3 situasi. Dalam 3 situasi. Satu dalam situasi Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, tengok melalui perjalanan mimpi. Hadis Bara' bin Azib, mai 2 laki-laki kata, jom, ini Nabi lalui dalam mimpi. Duk tidur di rumah, malaikat bawa roh pi, bawa mimpi Nabi pi. Tu keadaan pertama. Keadaan kedua, dalam tengah sedang ketika semayang. Dalam tengah semayang, Allah buka hijab untuk Nabi. Dia tuan-tuan yang kena ingat, yang ni khas untuk Nabi. Sekali tuan-tuan duk buat gila pula. Duduk di rumah tersandar. Duk tengok TV, tak tahu rasa, awak bang? Aku terbuka tengok neraka. Oh, kacau kita. Yang ni COVID, gejala COVID demam. Nabi dibuka dalam salat, dibuka untuk Nabi. Dia sedar, dia ada, dia tengok. Yang ketiga, dalam hadis sebut, dia tengok dengan batang tubuh jasad dia. When? Bila tuan-tuan? Al-Mi'raj. Di sisi ahli sunnah, perjalanan Al-Isra wal-Mi'raj dengan batang tubuh Nabi, bukan roh pi. Jasad tu ada di Mekah, roh yang pi sampai ke langit ke-7. Dah, jasad Nabi pi. Sebab dia guna perkataan subhanalladzi asra bi'abdihi. Abd maksudnya hamba, diri Nabi pi. Nabi tengok syurga dengan diri dia, real life. So 3 keadaan. Tuan-tuan, dikatakan roh kita akan alami benda tu. Pasal itu jasad ni dia tak ada apa. Jasad ni kalau tuan-tuan korek pun kan, katalah mati, tak tahu mungkin disyaki COVID kan. Jadi kita nak buat bedah siasat pun semata, kita korek balik tengok elok kan. Macam mana dia ni tak semayang, mengekong, okey pula. Takkan malaikat pun buat perintah berkurung, tak mai tanya. So tuan-tuan faham tak? Dia bukan jasad tu. Sebahagian pandangan sebut macam tu. Sebahagian pandangan kata pasal tu jasad tak ada kesan. Sebahagian ulama pandangan yang kedua, dia kata apa? Jasad wa ruh. Allah masukkan jasad, Allah masukkan roh dalam jasad ketika soalan itu berlaku, dan dia merasai dan melalui benda tu jasad dan roh. So ini khilaf. Sebab apa? Kerana tidak ada kejelasan dari sudut nas. Nas tak sebut saja. Cuma dia kata mendudukkan dia tu, mendudukkan jasad ke roh. Ini perbincangan lah. Tapi tak apalah. Yang pentingnya dia mai. Sekejap lagi tuan-tuan, kita bincang panjang-panjang. Tuan-tuan kata khilaf mai ke tak mai ni. Bukan kita bincang. Mai tu mai. Cuma bila dia mai, kita yang bertemu dengan dia tu dalam keadaan apa. Okey? Clear? Itu hadis yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang berceritakan tentang adanya azab kubur. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dia tak boleh jawab, dia dipukul sehingga dengar habis semua makhluk, melainkan manusia dan kita yang ada atas muka ni, manusia dan jin. Binatang semua dengar. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula hadis yang kedua. Berkaitan dengan azab kubur. Boleh? Ada juga sebahagian ulama yang menyebut bahawa antara dalil adanya azab kubur adalah hadis di mana seorang wanita Yahudi tua,
Satu orang wanita Yahudi yang tua datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil yang kedua. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita Yahudi, wanita tua Yahudi Madinah, masuk ke dalam rumah Aisyah. Lalu dia berkata, wanita Yahudi, bukan Muslim, wanita Yahudi tua Madinah. So tuan-tuan, apa poin kita? Persoalan azab kubur, cerita azab kubur, benda berkait dengan kubur bukan sahaja diajar dan disebut dalam risalah Nabi kita, tetapi telah disebut oleh Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita. Dan tuan-tuan jangan lupa, di antara sumber agama yang cerita tambahan ni banyak datang daripada cerita-cerita ahli kitab. Pasal itu Nabi pernah sebut, hadithu an bani Israel wala harash. Nabi kata, ceritalah, ambillah, riwayatkanlah daripada Bani Israel, ahli kitab, wala harash, tak ada masalah. Kan? Banyak cerita-cerita dia. Contohnya wanita Yahudi ni, dia kata, dia masuk dalam rumah Aisyah, dia kata ahli kubur itu diseksa di dalam kuburnya. Dia habaq ke Aisyah, ahli kubur diseksa. Dia kata, ni nak tahu tak, orang yang mati duduk dalam kubur kena seksa. Tuan-tuan, tak payah kata Aisyah, hatta kita sendiri pun, mai satu orang non-Muslim, bukan Islam, kafir. Ini bukan kafir main-main ni, kafir Yahudi ni, mai cerita tentang satu benda berkait dengan akidah kita atau berkait dengan agama kita, takkan kita nak percaya. Aisyah kata, aku tidak mempercayainya, bahkan aku menuduhnya berbohong. Maknanya Aisyah kata bukan dia aku mendustakannya. Dia ni merepek ngarut pandai-pandai kan. Ini sikap, maksudnya dia tak mudah. Pasal Yahudi ni pandai pusing, tahrif. Lalu wanita tu pun balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Lalu aku menceritakan, maksudnya dalam hati Aisyah tu pun dia tak 100% tolak. Dia pun macam dia masuk Rasulullah, dia tanya. Dia pun cerita, dia kata ada satu wanita Yahudi masuk, tengok sikap Nabi. Ini orang Islam kena belajar ni. Abu Hurairah ambil satu perkara daripada iblis. Apa dia? Baca ayat kursi sebelum tidur. Ini sikap orang Islam. Maklumat yang benar, fakta yang tepat, walaupun datang daripada harta sesiapa pun, mestilah diakui benar. Kita tak dipengaruhi oleh sentimen apa-apa dalam menilai kebenaran. Ini sikap orang Islam. Matilah daripada mulut boya ke, mulut siapa ke, daripada pihak mana ke, kalau benda tu benar, betul, fakta, kena mengaku. Nabi ajak. Abu Hurairah mari cerita, Nabi kata dia iblis, dia itu kazub, pembohong, tetapi dalam isu ini kita akui dia benar. Apa yang dia cakap tu betul. Macam juga dalam wanita Yahudi ni. Nabi SAW kata apa? Wanita itu benar. Nabi kata apa yang disebut berkaitan dengan seksaan kubur oleh wanita itu benar. Mereka diseksa dengan seksaan yang boleh didengar oleh seluruh binatang di atas muka bumi ini. Kata Aisyah, setelah daripada peristiwa aku cerita perkara tersebut kepada Nabi, Nabi tidak pernah walaupun sekali dalam pengetahuan aku meninggalkan doa berlindung daripada azab kubur. Hadis Bukhari. Nabi ambil agama daripada Yahudi ke? Taklah kan? Nabi bukan ambil agama daripada Yahudi tadi, tapi perkara yang disebut oleh Yahudi tadi ni, pasal tu Yahudi Kristian disebut sebagai agama samawi, agama yang mari daripada Tuhan. Cuma apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab, mereka telah mengubah suai ataupun menukar tambah ataupun mereka telah modify. Itu tak pelik Pasal itu banyak cerita Yahudi yang kena dengan Quran. Pasal itu Kristian, agama yang paling dekat hampir dengan Islam, Kristian. Pasal itu orang Kristian paling mudah masuk Islam. Cerita-cerita Nabi-Nabi sama. Kalau silap hari bulan tuan-tuan baca Bible, tuan-tuan rasa macam buku sirah.
Kan? Abraham, Joseph, apa semua tu kan. Okey, Jacob betul. Lalu hadis Bukhari Muslim itu hadis yang kedua tentang adanya seksa kubur, cerita wanita Yahudi. Hadis yang ketiga yang kita boleh ambil iaitu berkait dengan apa? Berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur, melalui satu kawasan kubur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat bahawa mereka itu sedang diazab. Ini juga dalam sahih Bukhari. Ada juga dalam sahih Bukhari. Kan? Marra biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat melintasi dua kubur. Lalu sahaja di dua kubur itu, ini isu pokok atas kubur tu. Nabi kata innahuma, sangat jelas. Innahuma, tu yang kita kata hadis berkaitan azab kubur ni banyak. Innahuma la yu'adzaban, mereka itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidaklah diazab dalam perkara yang besar. Yang seorang tu la yastatiru minal baul, yang seorang lagi yamshi bin namimah. Poin dia apa? Mereka sedang diazab. Itu hadis yang ketiga. Nampak? Okey, lepas tu Nabi pun pacak pokok pelepah tamar. Nabi kata dengan syafaat aku, selagi mana pokok tu tak mati, mereka akan diringankan azab. Okey. Kemudian hadis yang keempat yang kita boleh tengok juga sebagai dalil adanya azab kubur, iaitu hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit. Ni hadis yang keempat. Kata Zaid bin Thabit, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di suatu kubur milik Bani Najjar. Ini Nabi pergi ke satu perkuburan milik satu Bani Najjar, yang mana bila Nabi sampai di situ apa berlaku? Tuan-tuan bisa dengar hadis ni. Kaldai tiba-tiba seperti, tuan-tuan jangan lupa hadis yang wanita Yahudi tadi antara yang boleh dengar binatang. So bila sampai kat kubur Bani Najjar tu, kaldai tadi ni macam ketakutan. Kaldai tadi ni ketakutan. Lalu Nabi tanya, bila tengok kaldai tu macam ketakutan, Nabi tanya ni, kubur siapa ni? Depa kata ini orang-orang kafir musyrik. Kan? Lalu Nabi SAW kata apa? Mereka itu sedang diuji dan diazab oleh Allah. Nabi explain tindakan ataupun kaldai tadi yang melompat tu pasal apa? Pasal mereka ini sedang diazab. Nampak tuan-tuan? Itu belum lagi kita masuk satu lagi hadis. Hadis wanita cuci masjid. Itu juga dalil azab kubur. Yang mana Nabi SAW pergi salat waktu malam. Dikebumikan pada waktu malam, Nabi pergi salat. Nabi kata apa? Sebelumnya, lepas Nabi sembahyang, Nabi baca doa, Nabi kata kubur dia cerah. Sebelumnya, Nabi kata gelap. Nampak? Ini juga dalil azab kubur. Sebab itu tuan-tuan, masa doa dalam sembahyang jenazah, tuan-tuan minta apa kat kubur kawan tuan-tuan tu? Dalam doa kita yang kita baca dalam sembahyang jenazah tu, apa permintaan yang kita minta? Khas masa tengok dia mati dengan masa sembahyang, dua-dua ada poin tu. Wa nawwir lahu fi. Perkataan tu jangan lupa, terangkan kubur dia. Sebab di antara bentuk Tuhan seksa ahli kubur adalah dengan menggelapkan kubur dia. Itu belum kita baca hadis dihimpitkan. Itu belum kita baca hadis datangnya orang dalam muka yang buruk. Ada hadis. So banyak. Sebab itu berkait dengan azab kubur adalah akidah yang jelas, sabit daripada Quran dan Sunnah. Sikap kita apa? Mohonlah perlindungan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi bawa next kuliah kita bincang beberapa amalan yang boleh kita buat untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur. Okey, cantik. Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa perbincangan itu dan dia bawa hadis-hadis. Dan kita tak sampai nanti dilapangkan kubur. Sebab kita baru bincang ada azab kubur. Kita belum bincang jenis azab, belum bincang nikmat.
Macam mana Tuhan azab? Macam mana pula yang dikatakan nikmat? Ini insya-Allah kita akan sentuh dalam kuliah akan datang. Sehingga ada yang disebut oleh malaikat, tidurlah seperti arus. Apa dia tu arus? Pengantin. Kan walimatul urus, arus tu pengantin. Tidurlah seperti pengantin. Antara bentuk nikmat kubur, tidurnya kita di dalam alam barzakh itu seperti orang yang baru berkahwin, pengantin. Macam mana tu? Dalam hadis-hadis yang berikutnya. Okey, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.